mempunyai kaitan yang rapat dengan aspek sejarah membentuk negara, iaitu kewujudan satu kuasa pemerintahan yang berasaskan sistem monarki, dan ia juga mempunyai berkaitan yang rapat dengan survival orang-orang Melayu dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam konteks ekonomi. Perkara inilah yang sebenarnya telah mencorakkan politik Malaysia, sama ada kita sedar ataupun tidak, walaupun kedudukan orang-orang Melayu dalam konteks ekonomi, dalam konteks pembangunan, dan dalam konteks pendidikan mungkin agak terbelakang berbanding dengan bangsa-bangsa lain, tetapi dari segi politik, masyarakat Melayu adalah merupakan elemen yang paling penting dari segi mengekalkan kestabilan politik yang ada dalam negara kita. Berdasarkan kepada premis itulah, maka politik Malaysia ini tidak dapat dipisahkan daripada persoalan-persoalan dan faktor-faktor yang berkaitan dengan politik orang-orang lain. Bila kita melihat politik masyarakat Melayu ini dari segi capaian-capaian yang dilakukan oleh PAS khususnya, sudah pasti kita akan memerhatikan kepada beberapa senario yang penting yang berkaitan dengan pilihan raya. Yang pertamanya, dari segi kedudukan politik Melayu selepas pilihan raya umum 1959 1964, yaitu ketika PAS di peringkat awal berjaya menawan negeri Terengganu, kemudian diikuti dengan negeri Kelantan. Dan dalam konteks ini kita melihat bahawa PAS telah mempunyai akar umbi sokongan daripada pemundi-pemundi Melayu yang cukup kuat, khususnya di kawasan-kawasan yang mempunyai struktur dan pendidikan agama yang mantap, seperti di Kelantan dan Terengganu. Masyarakat Melayu ianya memberikan sokongan kepada PAS dalam konteks ini adalah berdasarkan kepada beberapa sentimen yang merupakan sentimen yang kerap kali dikaitkan dengan PAS. Di antaranya persoalan-persoalan mempertahankan Islam, persoalan-persoalan mendukung hukum-hukum Islam, dan juga aspek-aspek pembelaan terhadap masyarakat Melayu. Yang PAS ketika itu begitu dilihat mempunyai suatu semangat pembelaan terhadap Islam dan Melayu yang cukup kuat. Bahkan kadang-kadang kita melihat pimpinan-pimpinan PAS menyuarakan tentang persoalan isu-isu Melayu di awal-awal kemerdekaan, seolah-olah ia dilihat lebih nasionalis daripada UMNO, walaupun dasar perjuangan PAS bukan nasionalisme. Sebab itu ada para pengkaji sejarah yang mengatakan bahawa PAS ini nasionalis. Ianya bila dilihat dari perspektif memperjuangkan
dan membela masyarakat Melayu, boleh dikatakan seperti itu. Tetapi dari segi prinsip-prinsip perjuangan PAS, ia tidak nasionalisme. PAS memperjuangkan persoalan bahasa Melayu, tulisan Jawi, pendidikan dan pembelaan kepada orang-orang Melayu yang tertinggal, yang buta huruf, kemiskinan yang ada pada orang Melayu. Di samping menekankan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Islam yang menjadi akar umbi kepada perjuangan PAS. Ini telah mencorakkan pemikiran masyarakat Melayu bahawa PAS ini adalah suatu parti yang memang menekankan akar umbi politiknya berasaskan kepada prinsip Islam. Cuma ketika itu masyarakat Melayu ini begitu tebal pemikiran sekularisme. Sebab itu bila kita memperkatakan tentang soal Islam, soal negara Islam, pelaksanaan hukum-hukum Islam, pendidikan Islam, sebahagian masyarakat Melayu tidak begitu mengindahkan, disebabkan oleh tebalnya pemikiran pengaruh Inggris penjajah dan lebih-lebih lagi ideologi sekularisme. Zaman inilah berlakunya pertembungan yang kuat, pertembungan hitam putih Islam dan sekularisme. Pimpinan-pimpinan UMNO tidak segan silu untuk mendokong fahaman sekularisme, tidak segan silu untuk menolak hukum-hukum Allah. Dalam satu tulisan yang dilakukan oleh seorang pengkaji, Dr. Abdul Rahman Abdullah, bagaimana seorang pengasas UMNO, iaitulah Datuk Panglima Bukit Kantang, menyebut bahawa UMNO begitu berbangga. Pelopor yang mengasaskan UMNO sangat berbangga disebabkan kejayaan UMNO yang pertamanya menurut beliau ialah menggagalkan Melayan Union, dan yang keduanya menggagalkan perjuangan untuk menubuhkan negara Islam, iaitu dengan pengharaman Hizbul Muslimin. Dia sebut dengan bangga bahawa inilah antara hasil perjuangan UMNO yang cukup penting, menggagalkan Melayan Union dan juga menggagalkan perjuangan untuk menubuhkan negara Islam. Pimpinan-pimpinan UMNO daripada awal begitu konsisten menolak hukum-hukum Allah. Bukan setakat menolak, tetapi melabelkan dengan nama-nama yang tidak wajar. Umpamanya menyebut hukum hudud sebagai hukum rimba, hukum ketinggalan zaman, tidak sesuai, dan pelbagai lagi gelaran-gelaran yang diberikan kepada hukum-hukum Allah. Dan ini berlangsung sehinggalah pertengahan 1980-an. Sebab itu tidak pelik berlakunya suatu pertentangan yang tegang di antara PAS dengan UMNO. Pimpinan-pimpinan PAS disumbat dalam tahanan ASA. Para tok guru yang menyokong perjuangan PAS disumbat dan ditahan. Ada pimpinan-pimpinan PAS sampai ke peringkat menghadapi kepungan dan kemudian dibunuh. Ini senario yang berlaku di awal-awal ambang kemerdekaan sehinggalah 1980-an. Sebab itu bila kita memperkatakan tentang persoalan pelaksanaan hukum-hukum Allah, pelaksanaan hudud negara Islam, ia dilihat sebagai menongkah arus. Pada waktu itu
Mainstreamnya ialah penolakan kepada hukum-hukum Allah. Secularism, pemikiran yang memisahkan di antara agama dan juga negara. Maka PAS ketika itu hanya didokong oleh mereka yang benar-benar memahami tentang perkara-perkara agama dan juga yang mendapat pendidikan agama sebagai asas dan latar belakang. Meskipun demikian, PAS mempunyai pengaruh yang kuat di Kelantan, kemudian di Terengganu. Terengganu dahulu dari segi menang di peringkat negeri, kemudian di Kelantan, dan berlakulah kudeta, rampasan kuasa secara tidak demokratik di negeri Terengganu. Ini satu senario yang kita kena fahami. Yang kedua, PAS mendapat sokongan pengundi-pengundi Melayu mengatasi UMNO secara jelasnya berlaku pada tahun 1999. Tahun 1999 semua maklum bahawa PAS mendapat kerusi yang paling banyak, 27 kerusi, berbanding dengan Pakatan Pembangkang, parti-parti pembangkang yang lain. PAS menawan negeri Terengganu semula pada tahun 1999. Dan pada masa yang sama, pimpinan PAS telah dilantik sebagai ketua pembangkang, iaitu dengan Al-Ustaz Fadil Noor pada tahun 1999, sehinggalah beliau kembali ke rahmatullah dan digantikan dengan Al-Fadil Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awam, sehinggalah pada tahun 2004. Dan raya tahun 1999 ini dilihat merupakan suatu pilihan raya di mana berlakunya protes umum di kalangan masyarakat Melayu terhadap UMNO. Di samping kekuatan akan undi sokongan kepada PAS, kita mempunyai satu tahap sokongan yang kuat